Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita perdana edisi Ahad 10 Oktober 2022. Saya Faris Izzat Syarudin. Dan saya Nurul Hidayah Nawai. Berikut paparan utama malam ini. Mandat pilih kerajaan dikembalikan kepada rakyat. Pelaksanaan PRU15 perlu disegerakan, ambil kira ramalan bencana. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah memperkenan pembubaran Parlimen Penggal ke-14. Baginda telah memperhalusi usul berkenaan selepas menerima menghadap Perdana Menteri semalam. Sri Paduka Baginda menzahirkan harapan agar Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menjalankan Pilihan Raya Umum PRU15 dalam tempoh terdekat dengan mengambil kira monsun timur laut yang diramal bermula pertengahan bulan depan. Datuk Pengelola Bijaya Diraja, Datuk Sri Ahmad Fadil Syamsuddin dalam kenyataan Istana Negara memaklumkan ia selaras kuasa-kuasa baginda sebagai Yang di-Pertuan Agong seperti mana termaktub di bawah perkara 40/2/B dan perkara 55/2 Perlembagaan Persekutuan. Baginda turut menzahirkan rasa kecewa dengan perkembangan politik semasa dan tiada pilihan selain memperkenankan permintaan Perdana Menteri bagi memulangkan kembali mandat kepada rakyat untuk memilih kerajaan yang stabil. Bagaimanapun, Sri Paduka menegaskan negara yang kukuh adalah penting bagi menjamin kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi yang berterusan demi kesejahteraan negara dan rakyat. Baginda mengajak rakyat bersama-sama mendoakan agar negara dan rakyat sentiasa dirahmati, diberkati dan dilindungi daripada sebarang bentuk musibah, khususnya bencana banjir. Dalam perkembangan sama, Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Azhar Azizan Harun memaklumkan telah menerima proklamasi perisytiharan pembubaran Parlimen ke-14 yang ditandatangani Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah berkuat kuasa hari ini. Selaras itu, beliau memaklumkan persidangan Majlis Dewan Rakyat, persidangan Kamar Khas, mesyuarat jawatan kuasa pilihan dan mesyuarat jawatan kuasa pilihan khas yang dijadualkan sebelum ini dibatalkan dan urusan selanjutnya terletak pada bidang kuasa pihak SPR untuk melaksanakan proses pilihan raya umum. Selepas menerima perkenan Yang di-Pertuan Agong, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan pembubaran Parlimen Penggal ke-14 dalam perutusan khasnya 3 petang tadi. Selaras dengan perkara 40/2/B dan perkara 55/2 Perlembagaan Persekutuan, ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah bertindak menurut budi bicara baginda dengan memperkenankan permintaan saya supaya Parlimen ke-14 dibubarkan pada hari ini, Isnin 10 Oktober 2022. Sementara itu, Datuk Seri Ismail Sabri ketika mengumumkan pembubaran Parlimen turut mengesyorkan ketua-ketua kerajaan negeri kecuali Sabah, Sarawak, Melaka dan Johor mengambil tindakan sewajarnya bagi membubarkan DUN. Saya mengesyorkan ketua-ketua kerajaan negeri kecuali kerajaan negeri Sabah, Sarawak, Melaka dan Johor supaya mengambil tindakan sewajarnya bagi membubarkan Dewan Undangan Negeri masing-masing pada tarikh yang sama dengan pilihan raya umum di peringkat Parlimen, meskipun beberapa buah negeri telah memutuskan untuk tidak membubarkan DUN masing-masing. Ia wajar dilaksanakan serentak bagi memastikan rakyat tidak terbeban selain kelancaran proses demokrasi serta menjimatkan kos. Tambah Datuk Seri Ismail Sabri, penetapan tarikh-tarikh hari penamaan calon dan hari mengundi serta urusan-urusan lain yang berkaitan
adalah tertakluk kepada keputusan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Proses ini berlandaskan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan sebagai pasak pemerintah sejak negara mencapai kemerdekaan. Pembubaran ini dilaksanakan bagi menoktahkan suara-suara yang selama ini meratib keabsahan kerajaan, kerajaan pintu belakang dan kerajaan tebuk atap. Tegas Datuk Seri Ismail Sabri lagi, dengan pembubaran Parlimen ke-14, rakyat diberi mandat memilih kerajaan terbaik yang mampu meneruskan pelaksanaan bajet 2023. Ya, beliau mengingatkan peruntukan RM372.3 bilion yang diumum pada Jumaat lalu merupakan bajet terbesar dalam sejarah negara dan ia khusus memberi manfaat kepada setiap golongan dan lapisan masyarakat. Diundang ditampi beras, dipilih antah satu-satu. Dengan pengumuman ini, mandat akan dipulangkan kepada rakyat. Mandat rakyat adalah penawar ampuh bagi negara menzahirkan kestabilan politik dan mewujudkan kerajaan yang teguh, stabil serta dihormati selepas PRU ke-15. Semoga rakyat menggunakan kuasa yang ada pada mereka untuk memilih kerajaan yang mampu meneruskan pelaksanaan bajet keluarga Malaysia 2023, mengekalkan kestabilan politik, memulih dan mengukuh ekonomi serta mengekalkan keharmonian dan perpaduan keluarga Malaysia yang berbilang agama, kaum dan etnik. Datuk Seri Ismail Sabri turut menzahirkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada keluarga Malaysia serta semua petugas Barisan Harapan ketika pandemik COVID-19 melanda negara. Hasil sokongan ampuh membolehkan kerajaan membawa negara memasuki fasa peralihan ke endemik COVID-19. Di atas kejayaan tersebut, Malaysia telah melangkah memasuki fasa peralihan ke endemik pada tanggal 1 April 2022 yang membolehkan pembukaan semula sempadan negara selepas lebih 2 tahun ditutup. Justru, kita sepatutnya bersama-sama berkongsi rasa bahagia dan bangga apabila negara berjaya keluar dari pandemik. Bahkan Malaysia diiktiraf sebagai negara yang terbaik di Asia Tenggara dalam mendepani cabaran COVID-19. Keberhasilan ini sekaligus menyaksikan pembukaan semula pintu ekonomi dan merancakkan kembali aktiviti pelbagai sektor. Datuk Seri Ismail Sabri turut memaklumkan kerajaan pimpinannya telah mengambil langkah responsif dan proaktif untuk keluar daripada kemelut ekonomi. Terbaru, Bank Dunia menyimak semula unjuran keluaran dalam negara kasar KDNK negara bagi tahun 2022 kepada 6.4% berbanding 5.5% pada Mac lalu. Malaysia diiktiraf sebagai negara ke-18 paling aman di dunia daripada 163 negara dan kedua di Asia berdasarkan Indeks Keamanan Global ataupun GPI 2022 yang menjadi ukuran utama kedamaian global di dunia. Ini merupakan pencapaian terbaik Malaysia sejak GPI diperkenalkan pada tahun 2008. Pelaburan langsung asing FDI meningkat ketara apabila dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini, Malaysia meraih RM47.4 bilion berbanding sepanjang tahun lepas sebanyak RM48.1 bilion. Jumlah perdagangan negara meningkat 33.1% kepada RM1.87 trilion bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini berbanding RM1.41 trilion tahun sebelumnya.
Kerajaan pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri yang menekankan semangat keluarga Malaysia berteraskan keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran melalui Memorandum Persefahaman Transformasi dan Kestabilan Politik turut mencapai beberapa perkara. Antaranya pindaan perlembagaan berkenaan larangan ahli Dewan Rakyat bertukar parti, pindaan perlembagaan berkaitan Perjanjian Malaysia 1963, MA 63 dan Akta Anti Gangguan Seksual. Parlimen Penggal ke-14 melakarkan warna suram kepada lanskap politik negara. Belum pernah terpeteri dalam sejarah berlakunya pertukaran 3 Perdana Menteri dan kerajaan memerintah bersilih ganti dalam penggal yang sama. Ini memberi dampak memburuk terhadap sosio-politiko-ekonomi. Begitupun percakaran tanpa henti antara pemain politik dapat dikekang daripada berterusan dengan membawa mereka ke meja rundingan. Bagi meredakan keadaan, kami mencari kebersamaan, bukan perbezaan. Kami mencari kesepakatan, bukan perpecahan. Barisan Kabinet di bawah kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akan berfungsi sebagai kerajaan caretaker atau kerajaan sementara walaupun Parlimen dibubar secara rasmi hari ini. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali berkata mesyuarat Kabinet boleh dijalankan seperti biasa. Jelas beliau, jemaah menteri masih lagi bermesyuarat terutama apabila berlaku bencana dan sebagainya. Namun Kabinet tidak boleh membuat sebarang keputusan dasar walaupun masih boleh menasihati yang di Pertuan Agong dalam soal pentadbiran negara. Kabinet boleh terus melaksanakan sebarang dasar yang telah diputuskan sebelum Parlimen dibubarkan. Wujudkan kerajaan yang kukuh dan pastikan keselamatan ekonomi negara. Penganalisis keselamatan dan politik Dr. Nor Nirwandi Mat Nordin berkata pengumuman pembubaran Parlimen oleh Perdana Menteri itu tepat pada masanya. Inilah satu bentuk harapan yang kita mahukan daripada satu bentuk pimpinan negara untuk terus membawa negara menghadapi segala bentuk ancaman walaupun terpaksa pada dasarnya mengorbankan jawatan ataupun memperlihatkan kewujudan satu kekuatan baru untuk membubarkan Parlimen dalam keadaan yang katakan tidak sesuai. Sementara bajet 2023 yang dibentangkan Jumaat lalu membuktikan kesiapsediaan perancangan ekonomi akan datang. Rang undang-undang pembekalan ataupun bajet yang telah dibentangkan 2023 sebenarnya adalah sangat signifikan. Ia tidak sia-sia. Kerana apa yang berlaku apabila bajet itu dibentangkan, masyarakat boleh melihat perancangan kerajaan yang jadikan satu acuan asas untuk menghadapi kemelesetan ekonomi, tekanan global dan menghadapi fasa endemik yang sedang berlaku untuk kita keluar sepenuhnya dari COVID-19 dan juga ketidaktentuan geostrategik global dan sebagainya. Tambah beliau, kerajaan pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri masih dikekalkan sebagai kerajaan sementara namun terdapat sekatan tertentu yang perlu dipatuhi. Tapi sebenarnya kerajaan itu masih lagi sedia wujud untuk diuruskan berdasarkan dengan apa yang telah diperkenankan dan dipersetujui oleh yang di Pertuan Agong, dan kita rasa kerajaan ini boleh terus memainkan peranan sementara. Tetapi cuma dari segi aspek-aspek yang lebih berhemah tidak boleh digunakan dalam kempen-kempen pilihan raya. Perkembangan politik tanah air pasca pilihan raya umum PRU ke-14 sesuatu yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Setelah Pakatan Harapan PH mendirikan kerajaan sebelum hilang sokongan, negara menyaksikan 3 pemimpin mengangkat sumpah jawatan sebagai Perdana Menteri. Peralihan kuasa yang berlaku selepas itu memperlihat warna-warni politik negara dengan kepimpinan negara kemudiannya diterajui Perikatan Nasional dan Kerajaan Keluarga Malaysia. Kita imbas kembali kronologinya. Selepas memenangi PRU 14, PH secara konsensus melantik pengerusi bersatu ketika itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri buat kali kedua. Beliau mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-7 pada 10 Mei 2018. Selepas itu, Majlis Penasihat Kerajaan ditubuhkan bertujuan membantu tadbir urus dan ekonomi.
Namun kemelut politik yang melanda membawa kepada peletakan jawatan Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri pada 24 Februari 2020 sekaligus mengakhiri pentadbiran 22 bulan kerajaan PH. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah kemudiannya berkenan melantik Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri ke-8 setelah semua ahli parlimen dan pemimpin parti politik menghadap baginda. Kepimpinan Tan Sri Muhyiddin yang mengangkat sumpah pada 1 Mac 2020 teruji di saat seluruh dunia termasuk negara berdepan pandemik COVID-19. Beliau lantas mengumumkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP selain menjadi individu pertama yang menerima suntikan vaksin. Pada 12 Januari 2021, Yang di-Pertuan Agong memperkenan tempoh pelaksanaan darurat sehingga 1 Ogos 2021 atau sehingga suatu tarikh yang lebih awal jika angka kes positif COVID-19 harian dapat dikawal. Namun pada 3 Ogos 2021, Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO sebulat suara menarik sokongan kepada Kerajaan Perikatan Nasional PN dan Tan Sri Muhyiddin. 3 hari kemudian, 31 ahli Parlimen UMNO dan Barisan Nasional BN menyatakan sokongan dan kekal bersama kerajaan PN. Tanggal 9 Ogos 2021, UMNO mengesahkan utus 2 warkah kepada Yang di-Pertuan Agong yang menyatakan penarikan sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin. Ini membawa kepada cadangan beliau berhubung persefahaman rentas parti pada 13 Ogos 2021 bagi membolehkan usul percaya kepada Perdana Menteri diluluskan dengan undi bipartisan di Dewan Rakyat. Bagaimanapun, semua blok pembangkang menolak tawaran Tan Sri Muhyiddin. Justru pada 16 Ogos 2021, Tan Sri Muhyiddin mengumumkan peletakan jawatan sebagai Perdana Menteri ke-8 selepas mempengerusikan mesyuarat khas Kabinet di Putrajaya. Yang di-Pertuan Agong kemudiannya berkenan melantik Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri ke-9. Datuk Seri Ismail Sabri mengangkat sumpah jawatan sebagai Perdana Menteri ke-9 pada 20 Ogos 2021. Pemeteraian MOU Transformasi dan Kestabilan Politik selain kelulusan Undi 18 dan rang Undang-Undang Lompat Parti di Parlimen menjadi sejarah yang dilakar di bawah kepimpinan Datuk Seri Ismail Sabri. Agenda Nasional Malaysia Sihat ANMS kini menemui anda melalui siri jelajahnya. Saringan kesihatan, pertandingan, aktiviti cabar diri, pencarian bakat, amalan penjagaan kebersihan persekitaran, aktiviti interaktif dan macam-macam lagi. Bersama meriahkan jelajah ANMS di lokasi berhampiran anda. Kerajaan terus memperkukuh ketenteraman awam dan keselamatan negara dengan KDN dan MINDEF diperuntukkan sebanyak RM18.3 bilion dan RM17.4 bilion. Tahun 2023, usaha utama kerajaan adalah untuk melaksanakan pertama, pembelian dan penyelenggaraan aset ATM bagi meningkatkan kesiagaan pertahanan dengan peruntukan hampir RM4 bilion. Kedua, pembelian dan penyelenggaraan aset PDRM bagi meningkatkan keselamatan dalam negeri dengan peruntukan RM431 juta. Ketiga, penyelenggaraan semua kapal dan bot APMM bagi memastikan keselamatan kawasan maritim negara dengan peruntukan RM485 juta. Keempat, perolehan alat pengimbas badan dan menaik taraf fasiliti di 5 penjara. Antaranya penjara Seremban Negeri Sembilan dengan peruntukan RM18 juta. Dan kelima, penambahan 25 pos kawalan sepadan PGA, Immigration, Eskom, APMM antaranya di Serikin Sarawak dan Lahad Datu Sabah. Rumah berpendapatan bulanan kurang RM2,500 dan menanggung 5 orang anak atau lebih layak menerima BKM sebanyak RM2,500. Ini ialah kategori baru sebagai usaha kerajaan meringankan beban keluarga yang menyara ramai anak. Bagi isi rumah sehingga 4 orang anak pula akan layak menerima BKM antara RM1,000 hingga RM2,000. Kepada isi rumah berpendapatan RM2,500 hingga RM5,000, BKM yang disediakan adalah antara RM500 hingga RM1,250 bergantung kepada bilangan anak. Kepada warga emas tiada pasangan serta golongan bujang pula, mereka akan terus menerima BKM masing-masing sebanyak RM600 dan RM350 bergantung kepada had pendapatan tertentu. Baik, bertemu kembali. Susulan pembubaran Parlimen, Ahli Majlis Tertinggi UMNO mengadakan mesyuarat di Menara Dato' On WTC Kuala Lumpur. Untuk perincian lanjut, kita bersama wartawan Hairun Afandi di lokasi. Silakan Hairun.
Terima kasih Faris dan Dia. UMNO pada malam ini akan mengadakan mesyuarat majlis tertinggi susulan pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berhubung pembubaran Parlimen petang tadi. Pembubaran Parlimen sekaligus ia memberi laluan kepada pilihan raya umum ke-15 bakal diadakan. Makluman tersebut, makluman mesyuarat MKT UMNO telah juga disahkan sendiri oleh Setiausaha Agong UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan menerusi ciapan di laman Twitter beliau. Dalam pada itu, pada 5 petang tadi juga telah diadakan mesyuarat Biro Politik UMNO sejurus pengumuman pembubaran oleh Perdana Menteri. Antara ahli Majlis Tertinggi UMNO yang kelihatan hadir mesyuarat pada petang tadi ialah Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan, Naib Presiden UMNO Datuk Seri Mahathir Khalid, Tan Sri Muhammad Noor Omar, Datuk Seri Bong Mokhtar, Datuk Seri Johari Abdul Ghani dan Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Setakat ini, semua pengamal media di sini telah berkumpul di Dewan Dato' On bagi menantikan kehadiran ahli-ahli Majlis UMNO bagi mesyuarat MKT yang akan berlangsung sebentar saja lagi. Dan kelibat beberapa ahli Majlis Tertinggi UMNO mula masuk ke pekarangan menara ini bagi menghadiri mesyuarat yang dikatakan penting pada hari ini. Jadi bagi saya setakat ini sahaja litas langsung saya ataupun laporan semasa di Menara Dato' ini bagi mesyuarat Majlis Tertinggi UMNO. Kembali ke Angkasa Puri bersama Faris dan Dia. Silakan. Baik, terima kasih Hairun untuk perkembangan semasa. Saudara, Polis Diraja Malaysia PDRM akan mengatur gerak 94,411 pegawai dan anggota di seluruh negara untuk memastikan kelancaran pilihan raya umum ke-15 PRU15. Ketua Polis Negara Tan Sri Akhil Sani Abdullah Sani berkata ia sebahagian daripada keseluruhan 120,557 anggota PDRM untuk penugasan berkaitan pilihan raya. PDRM akan bekerjasama erat dengan semua agensi terutama Suruhanjaya Pilihan Raya SPR bagi memastikan proses pemilihan demokratik di negara ini berjalan lancar. Pihaknya juga akan berganding bahu dengan agensi penyelamat untuk menghadapi sebarang kemungkinan berlaku bencana alam ketika tempoh PRU15 berlangsung kelak. PDRM meminta semua pihak memainkan peranan agar proses pilihan raya berlangsung tanpa sebarang insiden tidak diingini. Permohonan undi pos dalam dan luar negara bagi pilihan raya umum ke-15 PRU15 kini dibuka serta-merta. Manakala tarikh tutup permohonan akan dimaklumkan selepas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR bermesyuarat bagi menentukan tarikh-tarikh pilihan raya. Setiausaha SPR Dato' Indra Ikmal Rudin Ishak dalam kenyataannya berkata, permohonan undi pos bagi kategori 1A merangkumi petugas pilihan raya, ahli atau pegawai SPR, anggota polis, anggota tentera dan petugas media. Permohonan perlu dibuat secara manual menggunakan borang 1A yang boleh dimuat turun dari portal rasmi SPR. Bagi kategori 1B iaitu warga negara Malaysia yang berada di luar negara dan 1C iaitu agensi atau organisasi, permohonan perlu dikemukakan secara dalam talian melalui portal My SPR. Satu mesyuarat khas akan diadakan untuk menentukan tarikh-tarikh penting PRU ke-15 dan pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri DUN N66 Bugaya Sabah pada 1 tarikh yang akan diumumkan kelak. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa menyambut baik pengumuman pembubaran Parlimen hari ini. Ia selaras amalan demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Tan Sri Anwar menerusi kenyataan di laman sosialnya berkata, kuasa memilih kini dikembalikan kepada rakyat. Beliau mengajak semua pihak sama-sama menunaikan tanggungjawab membentuk kerajaan yang kuat dan stabil. Ia bagi menumpukan sepenuh perhatian dan keupayaan mengharungi cabaran mendatang, terutama untuk membina semula ekonomi dan memacu negara serta kesejahteraan hidup rakyat, sekaligus membina Malaysia yang lebih baik. Jentera MIC sudah lama bersedia untuk menghadapi pilihan raya umum ke-15. Demikian reaksi Timbalan Presiden MIC Datuk Seri M. Saravanan susulan pengumuman pembubaran Parlimen. Maka pilihan raya ini amat penting untuk masyarakat India. Dan hari ini kita lihat hubungan di antara pemimpin Barisan Nasional khususnya UMNO dengan MIC begitu erat. Dan bukan lagi sebagai master and servant relationship. Ini lebih sebagai strategic partner.
Hari ini kita lihat satu-satunya bukti tak pernah berlaku seperti hari ini apabila yang berhormat Presiden MIC telah mentaskan manifesto pilihan raya untuk masyarakat India terus disambut dan diterima dan diakui oleh Presiden Barisan Nasional. Ini menunjukkan UMNO dan Barisan Nasional terima MIC sebagai strategic partner. Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi turut menyambut baik pembubaran Parlimen bagi memulangkan mandat kepada rakyat membentuk kerajaan persekutuan yang stabil selari dengan kerajaan negeri. Buktinya, Johor melalui pilihan raya negeri 6 bulan lalu nyata berjaya mencapai kejayaan ekonomi, pelaburan, pelancongan dan sukan dalam tempoh yang singkat. Sehubungan itu, beliau menyeru rakyat bijak memilih kerajaan persekutuan pada pilihan raya umum akan datang. Beliau berpandangan keselarian membolehkan Johor menerima lebih banyak peruntukan dan bantuan. Ia bagi membantu usaha pembangunan negeri sekaligus mencapai status negeri maju menjelang 2030. Sementara itu, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Hal Ehwal Korporat, Penerangan dan Unit Komunikasi Awam Sarawak, Dato' Abdullah Saidul yakin pelaksanaan PRU 15 mengambil kira keselesaan dan keselamatan rakyat. Dalam PRU 15 kali ini, cabaran utama ketika berkempen ialah keadaan cuaca yang tidak menentu. Tetapi dalam kita membuat persediaan, kita telah mengambil langkah-langkah yang tertentu untuk supaya kempen kali ini dapat tidak menyusahkan rakyat dan di mana calon dapat berjumpa secara melalui aktiviti mikro untuk berjumpa dan membuat penerangan kepada rakyat. Dan ketika hari mengundi nanti juga langkah-langkah berjaga-jaga, langkah-langkah yang lebih aktif untuk memastikan lebih ramai pengundi-pengundi daftar dapat keluar mengundi dalam keadaan selesa, persediaan dari segi logistik dan sebagainya. Dato' Abdullah yang juga ahli Majlis Tertinggi Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB berkata gabungan Parti Sarawak GPS telah membuat persediaan awal dan semua ahli-ahli Dewan Undangan Negeri telah diarah mengaktifkan bilik gerakan pilihan raya masing-masing bagi mengukuhkan kedudukan di peringkat Parlimen. Kelantan kekal dengan pendirian tidak membubarkan Dewan Undangan Negeri DUN walaupun kerajaan mengumumkan pembubaran Parlimen berkuat kuasa hari ini. Timbalan Menteri Besar Kelantan Datuk Muhammad Amar Nik Abdullah berkata pihaknya masih berpegang dengan keputusan yang dibuat parti sebelum ini. Yang Berhormat Datuk Seri Presiden pun dan Timbalan Presiden pun telah keluar statement sebenarnya 2-3 hari lepas bahawa 3 negeri yang diperintah oleh PAS ini, Kelantan, Terengganu dan Kedah ni tidak akan dibubarkan kalau Parlimen dibubarkan dalam tempoh yang terdekat, maksudnya dalam tahun ini. Jadi setakat ni keputusan itu masih lagi kekal walaupun Parlimen bubar ini. Bagi saya, pilihan raya musim banjir inilah yang lebih menyusahkan rakyat. Kita tak akan buat dalam musim banjir. Kalau kita bubar Dewan pun bukan tahun ni. Kita ada masa yang panjang, paling cepat pun bulan 3. Sementara itu, Menteri Besar Terengganu dalam kenyataan yang diterima RTM sebentar tadi menyebut sebarang keputusan pembubaran bagi Dewan Undangan Negeri itu hanya akan disahkan selepas mesyuarat Jawatankuasa Harian Parti Islam Se-Malaysia PAS awal pagi esok. Baik, dalam perkembangan sama, Perikatan Nasional PN menghormati keputusan Perdana Menteri membubarkan Parlimen. Walaupun gabungan itu pernah menyarankan agar pilihan raya umum ke-15 PRU 15 tidak diadakan dalam masa terdekat. Pengerusinya Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata PN menerima keputusan itu kerana dibuat berlandaskan perlembagaan negara dan mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong. Bahawa pembubaran Parlimen ini telah mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong. Kami Perikatan Nasional menerima keputusan itu kerana itu adalah berlandaskan kepada perlembagaan negara. Apa sebab sekalipun, tapi bila sudah diumumkan, itu adalah keputusan yang selaras dengan perlembagaan negara dan kami hormati itu. Walaupun sebelum ini Perikatan Nasional telah memberikan pandangan kerana situasi semasa ini tidak berapa sesuai
dalam dikata kemungkinan berlakunya banjir dan masalah-masalah lain yang sedang dihadapi oleh negara. Itu telah pun kita berikan pandangan. Tapi walaupun begitu, bila mana keputusan telah dicapai dan Yang di-Pertuan Agong telah pun berkenan, maka kita hormati keputusan itu. Katanya semua jentera PN akan bergerak atas nama Perikatan Nasional tanpa 3 jentera dengan menggabungkan penyertaan pimpinan parti lain untuk memudahkan pergerakan. Bahaya ni. Dah lama ke batuk? Seminggu. 2 minggu lebih. Demam. Kurang selera makan. Berpeluh pada waktu malam. Susut berat badan. Batuk berdarah. Jika anda mengalami batuk lebih 2 minggu, kurang selera makan, susut berat badan, demam, berpeluh di waktu malam dan batuk berdarah, TB boleh menyebabkan kematian jika tidak dirawat. TB boleh menyebabkan kematian jika tidak dirawat. Ke arah membina daya tahan negara, kerajaan komited untuk melaksanakan rancangan Tempatan Banjir sehingga 2030 sebagai strategi jangka panjang bagi beradaptasi dengan perubahan iklim di seluruh negara dengan nilai keseluruhan RM15 bilion. Bagi tahun 2023, sebahagian besar projek akan dianugerahkan dengan anggaran perbelanjaan RM700 juta. Baik, saudara, untuk perkembangan sukan malam ni kita akan bersama dengan Nazri. Ya, silakan Nazri. Harimau muda mengaum di Indonesia. Selepas menyepi 2 tahun, LTDL kembali lagi. Terima kasih Faris dan Dia. Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Kita mulakan dengan berita gembira ini. Arena Bola Sepak Tanah Air sekali lagi dihiasi dengan pencapaian menakjubkan generasi-generasi muda Harimau Malaya apabila skuad bawah 16 tahun negara B16 berjaya mengesahkan tempat ke pusingan akhir Piala Asia AFC B17 2023 pada tahun depan. Lebih manis, pencapaian itu dilakar dengan penuh bergaya hasil kemenangan besar 5-1 ke atas tuan rumah kempen kelayakan Indonesia di Bogor semalam. Kemenangan itu menyaksikan Malaysia memenangi tiket automatik selepas muncul juara kumpulan B. Skuad kendalian Osmira Omaro itu jelas mendominasi permainan apabila mendahului 5-0 di babak pertama menerusi 2 gol Arami Wafi dan 1 gol masing-masing menerusi Zainur Hakimi Zain, Anjas Mira Saharudin dan Afiq Dennis Zulkifli. Indonesia pula mendapat gol sagu hati menerusi Arhan Putra di hujung permainan. Penyerang negara Anjas Mirza pula dipilih sebagai pemain terbaik perlawanan. Kemenangan itu menyaksikan skuad muda negara mengungguli kumpulan B dengan 10 mata sekaligus mengekalkan rekod tanpa kalah dalam 4 perlawanan. Malaysia kini bakal mengiringi 15 lagi pasukan lain untuk beraksi di pusingan akhir tahun depan yang venuenya akan ditentukan kelak. Sementara itu, Ketua Jurulatih skuad B16 negara Osmira Omaro menjelaskan pencaturan strategi yang digunakannya dalam kejuaraan ini berjaya memerangkap pasukan Indonesia pada pertemuan semalam. Ada beberapa perkara yang kita buat, beberapa perkara yang kita buat dan pada hari ini menjadi saya rasa mungkin juga timnas Indonesia pada hari ini terperangkap sikit dengan cara kita bermain. Kita dah lama tengok pasukan ni sebab kita hormat dia tim yang bagus. So kita telah bekerja keras untuk mengenal pasti di mana kita boleh masuk dan ternyata keberhasilan dia pada hari ini sangat baik. Jelasnya lagi, kejayaan Mara secara merit ke pusingan akhir Piala Asia AFC B17 ini sudah pastinya menjadi sesuatu yang amat diidamkan oleh anak-anak buahnya.
Selepas 2 tahun tertangguh ekoran COVID-19, kejohanan berbasikal Letu di Langkawi, LTDL kembali menggegar menawarkan 8 peringkat perlombaan membabitkan jarak keseluruhan 1,183 km. Lebih berprestis, perlombaan bertaraf Pro Series itu akan disertai 6 pasukan World Tour termasuk dari Perancis, Amerika Syarikat, Sepanyol dan Kazakhstan. Kita ikuti kupasan Tuan Ikram Tuan Muhammad. Belum sempat membuka tirai, pecinta jelajah tertua Asia itu menerima perkabaran gembira selepas Kesatuan Berbasikal Antarabangsa UCI mengekalkan taraf perlumbaan itu sebagai Pro Series untuk tahun 2023 hingga 2025. Ini sudah tentu akan menjadi tiket untuk menarik pasukan elit dunia menyertai kejohanan ini musim depan. Ini adalah satu kebanggaan buat kita semua, menunjukkan yang Letu di Langkawi ini adalah satu tamasya yang bertaraf antarabangsa yang turut diberi perhatian oleh pasukan-pasukan ternama daripada seluruh dunia. Ini satu perkara yang amat membanggakan dan tentunya seluruh rakyat begitu bangga daripada hari permulaan Letu di Langkawi diperkenalkan dan sekarang telah capai satu tahap yang amat-amat membanggakan. Perlumbaan kali ini dijangka lebih mencabar dengan keadaan cuaca hujan lebat yang pasti mencabar ketahanan pelumba dan strategi semua 20 pasukan bertanding. Membariskan pelumba terbaik, wakil Malaysia Terengganu Polygon Cycling Team TSG sudah melakukan persiapan awal dengan menyertai jelajah di Iran dan Taiwan. Ketua Pegawai Eksekutifnya, Cikgu Muhammad Ismuddin Cikgu Mahmud berkata, pentas LTDL kali ini bakal menjadi platform terbaik buat TSG kekal sebagai pasukan terbaik Asia dalam ranking UCI. Setting kita tu dah betul dah. Cuma kita cuba mengekalkan prestasi yang baki masih ada 3 ataupun 4 kejohanan ni. Kita akan cuba collect the more point lah untuk pastikan Terengganu Polygon Cycling Team ni terus berada di nombor 1 Asia. Sementara itu, Ketua Jurulatih Pasukan Kebangsaan Muhammad Yusof Nasir meletak sasaran untuk menyelah dalam 3 peringkat pertama perlumbaan. Ia membabitkan laluan Kuala Pilah ke Kuala Lumpur, Kuala Kelawang ke Raub dan Putrajaya ke Genting Highland. Kerana stage tu adalah stage berbukit dan stage tu adalah menentukan di manakah pasukan negara diletakkan pada masa tu. Tapi pada saya, mana-mana stage pun kita still berharap yang kita dapat melakukan yang terbaik dan sekurang-kurangnya kita berusaha untuk mendapatkan podium lah. Satu lagi pasukan berpengalaman, Tim Sapura Cycling TSC juga hadir dengan reputasi gah sebagai pasukan terbaik pada edisi lalu. Perlumbaan musim ini bakal membuka tirai di Kuala Pilah menuju ke ibu negara membabitkan jarak sejauh 157.3 km. Peringkat terakhir akan berlangsung di Loop Langkawi yang menawarkan jarak keseluruhan 115.9 km. Edisi 2020 menyaksikan beberapa kejayaan cemerlang di lakar pelumba Malaysia, terutama menerusi Muhammad Nur Aiman Muhammad Zarif yang muncul sebagai pelumba Malaysia pertama memegang gelaran Raja Bukit dan memenangi jersey merah. Selain itu, Muhammad Harif Saleh turut cemerlang memegang ataupun memenangi perlombaan peringkat ke-5 dan ke-7 selain berada di kedudukan ke-3 keseluruhan bagi pungutan mata. Siapakah yang akan memenangi ataupun siapakah yang akan menyelah pada edisi kali ini? Sama-sama kita nantikan perlombaan yang akan berlangsung pada 11 hingga 18 Oktober ini. Tuan Ikram Tuan Muhammad, RTM. Esok akan bermulanya perlumbaan peringkat pertama Letu di Langkawi LTDL 2022. Selepas menyepi 2 tahun akibat COVID-19, perlumbaan jelajah paling berprestis di Asia ini kembali menyinari arena sukan tanah air. Bagi mendapatkan perkembangan terkini, kita langsung bersama Izwan Saman di Shah Alam. Silakan Izwan. Baik, terima kasih. Baik saudara, esok adalah hari yang dinanti-nantikan peminat sukan tempatan, terutama peminat sukan basikal boraya apabila Letu di Langkawi ataupun LTDL kembali ke Malaysia. Malam ini akan berlangsungnya majlis pengelanan rasmi para pelumba bagi memperkenalkan para pelumba kepada media. Jadi untuk itu bersama saya adalah Ketua Pegawai Eksekutif Human Voyage Encik Syahaizirin Abdul Hamid
selaku wakil penganjur. Apa khabar? Alhamdulillah baik, sihat. Okey, terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Tak membuang masa, kita terus kepada soalan pertama. Okey, secara rasminya berapa pasukan yang akan bertanding dan status pasukan yang akan bertanding bermula esok? Secara rasminya kita ada 20 pasukan yang akan bertanding untuk esok. Seramai 117 pelumba akan bertanding untuk merebut kejuaraan, untuk merebut title jersey kuning bagi Lito di Langkawi, Petronas Lito di Langkawi. Dan saya difahamkan juara bertahan tim Sapura Cycling tak dapat sertai kerana ada isu. Jadi adakah ia menjejaskan kemeriahan LTDL kali ini? Tidak sama sekali. Dengan 6 pasukan 2 tua tim, kami jangkakan perlombaan kali ini lebih rancak dan juga lebih dinamik dari segi pace perlombaan. Dan saya pasti persediaan semua dah lengkap. Namun kadang sekarang ni faktor cuaca yang tidak menentu. Apa agaknya plan alternatif pihak penganjur? Kami bekerjasama dengan semua agensi mengharapkan kita sudah sediakan plan, backup plan untuk menghadapi situasi yang tidak dijangka ini. Dan kalau kita tengok kerajaan dah kurangkan SOP semua. Jadi apa agaknya harapan penganjur untuk penonton bagi edisi kali ini? Datanglah beramai-ramai ke semua lokasi di starting dan juga di finishing bagi Petronas Lito Langkawi. Bermula esok akan bermula di Kuala Pilah dan juga berakhir di KLCC. Baik, Cica, terima kasih atas penerangan tadi. Baik saudara, saya rasa sekian saja perkongsian saya di sini. Apa yang pasti, peminat-peminat tanah air pastinya akan ingin melihat pelumba-pelumba tempatan untuk memberikan saingan mantap dengan pelumba-pelumba luar. Sekian, kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Izwan. Kita balik ke perkembangan hoki Piala Tun Razak 2022. Hari kelima kejohanan menyaksikan pasukan hoki wanita Melaka berjaya membenam Kuala Lumpur 5-2 dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil. Pada suku pertama, kedua pasukan memberikan aksi menarik, namun Melaka terlebih dahulu membuka jaringan seawal minit ke-8 melalui pukulan sudut penalti Nur Syafiqah Ishak. Masuk suku kedua, satu lagi, Melaka menggandakan kelebihan hasil jaringan Khairunisa Ayuni Muhammad Syahrudin pada minit ke-18. Kuala Lumpur cuba mengejar dengan jaringan Hasha Syahida Saifuddin pada minit ke-33, namun ia tidak menghalang Melaka untuk menambah lagi kelebihan 5 minit kemudian menerusi Nur Syafiqah Ishak. Kuala Lumpur terus melawan dengan satu lagi jaringan menerusi Soraya Dania Rahimi pada minit ke-44. Namun, ia belum cukup untuk menghalang Melaka mengesahkan kemenangan menerusi dua lagi jaringan pada minit ke-46 dan 53 hasil jaringan Nur Raslinda Said dan Khairunisa Ayuni Muhammad Syahrudin. Dalam satu lagi aksi, pasukan wanita Selangor berjaya menundukkan Terengganu 2-0. Kedua-dua pasukan berjaya memberi saingan sengit dengan saling melancarkan serangan sejak awal permainan. Pertahanan kental kedua-dua pasukan seakan memberi bayangan perlawanan bakal berkesudahan tanpa jaringan. Namun memasuki suku ketiga, Selangor akhirnya berjaya menjaringkan gol pertama menerusi Fatin Naimah Zaki pada minit ke-37. Selang 3 minit kemudian, Selangor menambah gol kedua menerusi Fatin Syafiqah Muhammad Syukri sekaligus menjamin 3 mata buat pasukannya. Pusingan keempat kejuaraan motosikal Asia ARRC, pasukan Bonsiu Honda Racing cemerlang pada perlombaan kedua selepas berjaya meraih podium 1-2 bagi kategori Super Sport 600cc. Azrul Hakim Anwar menamakan keseruan 10 pusingan dengan catatan terpantas 21 minit 53.325 saat, diikuti rakan pasukan Helmi Azman dengan perbezaan 0.126 saat. Tempat ketiga milik Ibrahim Nordin dari SIC Racing. Jelas Azrai kemenangannya amat bermakna memandangkan ini kali pertama sejak tahun 2020 dia memenangi perlombaan. Semestinya bila dah menangi, semangat saya, spirit saya sekarang berada di atas, so saya tak sabarlah untuk pergi ke next race nanti. Bagi Helmi, peluang untuk menjuarai gelaran keseluruhan juga cerah dengan kelebihan 140 mata berbanding pencabar lain. Of course, Thailand juga macam saya punya kompetitor untuk fight overall, iaitu Andi, dia strong juga di sana. Tapi macam mana pun saya akan cuba fight untuk bagi saingan yang terbaik untuk di last race nanti.
Kali terakhir Helmi menjuang trofi juara keseluruhan pelumba pada 2018 menerusi kategori underbone 150cc. Sementara itu, pelumba Yamaha Jam Blue Racing Team ASEAN, Kasma Daniel Kasma Yudin mahu mengakhiri saingan musim ini dalam kelompok 3 terbaik pada penampilan sulungnya di ARRC. Untuk di last race, di mana kita tahu rider Thailand pasti sengit di sana kerana rider Thailand amat kuat di sana di Thailand. Tapi kita pun ada juga kelebihan kita masing-masing. Untuk di Thailand, saya akan cuba juga untuk collect point yang sebanyak yang saya mampulah. Kasma kini berada di kedudukan ketiga dengan 115 mata terikat dengan pelumba Yamaha Thailand Racing Team Anupat Sarmun dalam saingan Asia Superbike 1000cc. Saingan ARRC bakal melabuhkan tiranya dengan berbaki 2 pusingan di litar antarabangsa Cheng Thailand pada 18 hingga 20 November depan. Aksi Liga Perdana Inggeris, pengurus Arsenal Mikel Arteta menjelaskan kemenangan 3-2 pasukannya ke atas Liverpool semalam telah menyuntik lagi keyakinan dan semangat The Gunners untuk memburu gelaran juara musim ini. Pada aksi di Emirates itu, Arsenal mendahului 3 kali menerusi jaringan Gabriel Martinelli dan 2 gol Bukayo Saka, manakala Liverpool cuba memberi tentangan dengan gol daripada Darwin Núñez dan Roberto Firmino. You cannot imagine how much it helps the players and how much belief it gives them, how much confidence and support. And actually, it's one of the nicest things that we've done since we are together here is to unite everybody and feel like, I don't know, you go here and you're going to have some experience, and it's great. Kejayaan itu menyaksikan Arsenal kembali mendahului carta Liga dengan 24 mata. 1 mata mengatasi Manchester City, sementara Liverpool pula jatuh ke tangga ke-10 Liga. Laporan itu mengakhiri edisi Sukan 10 Oktober 2022. Saya Nazri Fahmi Syukri kembali bersama Dia dan Faris. Petronas Leto de Langkawi Malaysia 2022, edisi ke-28. Selasa, 11 Oktober, secara langsung perlombaan peringkat pertama dengan laluan dari Kuala Pilah ke KLCC 3 petang dan sorotan harian 11.30 malam di saluran OK dan saluran sukan RTN. Seramai 22 orang terkorban akibat kejadian tanah runtuh selepas hujan lebat melanda Venezuela. Manakala angka yang maut dalam kejadian bot karam di Nigeria pula meningkat kepada 76 orang. Perinciannya dalam rangkuman dunia. 22 maut manakala 52 lagi hilang dalam kejadian tanah runtuh akibat hujan lebat di Venezuela Sabtu lalu. Kesan kejadian itu, Sungai El Pato di barat daya Caracas menghanyutkan beberapa kediaman dan kedai di Las Tajeras, Aragua. Presiden Nicolas Maduro mengarahkan pasukan bantuan menyalurkan bantuan kecemasan. Kabinet dan semua agensi keselamatan pula mewujudkan penempatan sementara untuk kebajikan rakyat. Beberapa bahagian di Venezuela menerima curahan hujan lebih banyak berbanding biasa akibat fenomena La Nina. Ke arah memelihara dan memulihara keindahan khazanah Pulau Peranginan Mabul di Semporna,
Bank Islam Malaysia Berhad dengan jenama Amal akan melaksanakan inisiatif kelestarian amal untuk alam. Pelbagai projek bersifat mampan seperti penggunaan teknologi hijau dan mesra alam dilaksana pada 8 dan 9 Oktober. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Bank Islam, Muhammad Muazzam Muhammad, ia melibatkan kolaborasi NGO Pertubuhan Kebajikan Sedulur ataupun Sedulur. Antaranya pemasangan panel solar dan tandas untuk Sekolah Saudara Borneo, menaik taraf 20 sanitasi rumah, biodiversity mabul projek pemantauan rumpai laut dan terumbu karang, pasar malam serta bantuan alat perniagaan. Apa yang kita cuba sasarkan adalah yang pertama agar dapat memupuk sifat untuk menjaga alam sekitar di kalangan masyarakat di sini, kerana itu adalah penting bagi perkembangan ekonomi di Pulau Mabul itu sendiri, ya, kerana daya tarikan di Pulau Mabul ini adalah pelancongan, dan yang menarik pelancong ke sini adalah biodiversity. Selain daripada itu, inisiatif kita untuk membaik pulih sekolah adalah agar kita dapat menarik penduduk dan anak-anak di sini agar masuk ke arus pendidikan perdana, belajar secara formal untuk mendapatkan pengetahuan dan juga kelayakan yang penting juga untuk masa depan mereka nanti. Bank Islam memperuntukkan RM150,000 untuk inisiatif tersebut. Bagi Ketua Pegawai Eksekutif Sedulur, Abdul Rahman Nikman, ia memberi impak besar kepada komuniti terlibat. Kita mensasarkan segala bentuk bantuan yang kita buatkan ataupun bekerjasama dengan Amal Bank Islam ini, kita beri terus kepada komuniti. So secara tak langsung manfaatnya memang digunapakai oleh seluruh komuniti di Pulau Mabul. Saya bersyukur jugalah kepada ini Bank Islam. Harapan saya mudah-mudahan di masa akan datang dia akan bantu lagi tambahan kepada masyarakat pulau ini. Jadi kita menyambut baiklah, insya-Allah. Semoga usaha ini dapat berterusan. Terutama sekali HQ Sedulur ini yang banyak membantu berusaha ke arah melestarikan Pulau Mabul, di mana sebelum ini kita memang jarang untuk berjumpa dengan orang-orang yang komitmen membantu masyarakat, terutamanya masyarakat nelayan yang tidak berkemampuan. Bank Islam akan meneruskan program CSR ketuaran di Pusat Amal, Latihan dan Amali Orang Kelainan Upaya OKU Sabah dengan kerjasama Yayasan Sabah College of Technology YSCT. Kira-kira 1,000 kit bantuan awal disalurkan ke pulau-pulau di Mersing sebagai persediaan menghadapi monsun timur laut. Bantuan berupa makanan dan keperluan asas yang mula diedarkan sejak awal bulan ini. Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Johor, Muhammad Hafil memaklumkan 815 daripadanya disalur ke 5 pulau dan 3 perkampungan orang asli di Mersing. Bakinya akan dihantar ke perkampungan orang asli di Segamat dalam tempoh terdekat. JKM juga bersiap siaga menghadapi kemungkinan banjir, termasuk pemantauan di pusat pemindahan sementara. Kita telah aktifkan seramai 345 orang kaki tangan, kemudian dibantu oleh rakan-rakan kita ni daripada Sukarelawan Jabatan Kebajikan dan juga Saudara Volunteer, dan kemudian kita dibantu juga oleh rakan-rakan kita ni kalau misalkan kata berlaku PPS ni, kita telah buat mesyuarat koordinasi daripada Yayasan Pembangunan Darul Takzim, daripada LPPKN dan juga Jabatan Pembangunan Wanita dan juga Saudara Volunteer. Semua persiapan tersebut telah mula digerakkan sejak Februari lalu. Baik, beralih ke perkembangan banjir di Sabah. Setakat 6 petang tadi, satu lagi pusat pemindahan sementara PPS dibuka di Kompleks Latihan dan Pemulihan Orang Kurang Upaya Kimanis. Ia menempatkan 9 penduduk terjejas banjir daripada 2 buah keluarga. Menurut kenyataan Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah, jumlah itu melibatkan 3 lelaki dewasa, 2 perempuan serta masing-masing 2 kanak-kanak lelaki dan perempuan. Sebelum ini, 79 penduduk terjejas banjir melibatkan 14 buah keluarga di Penampang dan Putatan ditempatkan di 2 PPS.
Hujan berterusan sejak petang semalam mengakibatkan beberapa kawasan dinaiki air, antaranya di Kota Kinabalu, Penampang dan Tuaran. Beberapa jalan utama juga dinaiki air menyebabkan kesesakan lalu lintas. Sementara itu, di Miri, Sarawak, sebuah PPS dibuka di Dewan Masyarakat Sepupuk Niah petang tadi. Menurut laporan bencana banjir bahagian Miri, PPS tersebut menempatkan 2 penduduk terjejas daripada sebuah keluarga dari Kampung Dagang Sepupuk Niah. Sementara itu, penguasa bomba kanan 2 Ahmad Nizam Sapi'i memaklumkan pasukan bomba dan penyelamat Marudi ke Kampung Long Bemang petang tadi bagi memantau situasi banjir dan membantu penduduk. Persatuan Bomba Sukarela Long Bemang mengagihkan 530 bekalan makanan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat kepada penduduk terjejas di kawasan terbabit. Paras air di Long Bemang menunjukkan peningkatan dengan ketinggian 1.21 meter. Pemantauan udara unit udara bomba dan penyelamat Zon 6 Miri di sekitar kawasan banjir di Baram termasuk Long Panai, Long Lama dan Long Miri mendapati sungai berarus deras dan kawasan rendah sekitar tebing sungai dinaiki air. Berita perdana edisi 10 Oktober 2022 berakhir di sini. Ya, dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Dengan ini, Assalamualaikum. Salam hormat, jumpa lagi.